Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi isu yang menggempakan sahabat-sahabat semua apabila Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, koyak habis. Ya, siapa suruh guna sumber daripada Walaun yang di-cut, di-paste, ya, bahagian-bahagian penting satu video itu dipotong, diedit dan sebagainya. Akhirnya apa yang berlaku? Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberus kepala Hamzah Zainuddin ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik juga untuk kita ikuti pencerahan daripada Brother Iswardi, ya, berkaitan dengan isu yang sedang hangat diperkatakan di media sosial ini, yang mana Hamzah, Ketua Pembangkang daripada Perikatan Nasional ini, karena berus habis kepalanya, sahabat-sahabat semua, karena kebobrokan, karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita mendengar dan menonton bersama ya pencerahan padu daripada Brother Iswardi berkaitan dengan perkara ini. Jadi sekali lagi tanpa buang masa, mari kita dengar dan tonton bersama. Perdana Menteri menjawab soalan daripada pembangkang hari ini berkenaan dengan wawancara CNN. Saya dah dengar wawancara tersebut sebenarnya. Saya tak nampak apa masalah dia, tapi lihat keseluruhan temu bual, jangan petik jawapan cut and paste. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas Hamzah Zainuddin dan menasihatkan Ketua Pembangkang itu supaya tidak membaca penjelasan berkaitan ekonomi madani yang telah disunting dan dimuat naik di laman sosial semata-mata. Menurut wawancaranya bersama Christian Amanpour dari CNN baru-baru ini, katanya sebagai seorang bekas menteri dan wakil rakyat, Hamzah perlu melihat temu bual secara penuh dan bukan sekadar membaca jawapan cut and paste. Merujuk temu bual CNN, saya syorkan larut lihat keseluruhan temu bual itu dan tidak lihat cut and paste. Kita telah pun tunjukkan yang dikeluarkan CNN yang memberikan liputan sepenuhnya, tetapi ada unsur khianat yang memotong menunjukkan tidak ada jawapan yang lengkap. Katanya menjawab komen Hamzah yang menyentuh wawancara bersama CNN ketika memberi soalan tambahan berkaitan kerangka dasar ekonomi madani. Anwar menambah bahawa tindakan yang tidak bertanggungjawab itu bertujuan memberi perspektif negatif terhadapnya. Hamzah soal ini meminta Perdana Menteri menjelaskan inovasi baru ekonomi madani yang dikatakan berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Dasar itu diperkenalkan Mahathir 4 tahun lalu semasa senerahu Kerajaan Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, Anwar berkata ekonomi madani yang dicetuskan di bawah pentadbirannya bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal selain isu nilai dan juga ihsan. Asas pertama katanya, konteks negara kita berbeza pasca COVID. Kita terima kenyataan kita berhadapan dengan keadaan yang tidak terjangkau dan kadang-kadang berlaku dalam keadaan serentak. Oleh itu kita memikirkan keperluan memperkenalkan dasar yang selari dengan nilai agama, pemikiran dan masalah tempatan yang tidak semestinya sesuai dengan saranan awal Bank Dunia. Ekonomi dunia juga, madani juga mendukung cita-cita menyeluruh negara, bukan sahaja hasil ekonomi tetapi sasaran sosial tata kelola, katanya. Anwar bersetuju bahawa usaha untuk memberi penjelasan perlu digarap dan perlu diusahakan. Baik. Ada juga yang tanya saya kan, apa itu ekonomi madani is? Apa bezanya dengan ekonomi sebelum ni? Apa yang specialnya? Kata. Saya boleh ulas beginilah secara umum saja tuan-tuan. Dia macam ni. Asas tu. Kita kena faham asas pertama ekonomi madani ni apa. Asas pertama kepada ekonomi madani ini adalah ketelusan dan tata kelola. Bermakna asas foundation kepada ekonomi madani ini adalah ketelusan, transparansi, tata kelola, tata kelola bahasa Inggeris. Tata kelola, integrity, kan, accountability dan juga penghapusan kepada rasuah itu sendiri. Itu asas. Sebab tidaklah kisah bagaimana cantik rumah itu, kalau foundation kita tidak kukuh, maka rumah kita boleh roboh dan runtuh. Foundation tu kena strong dahulu. Kalau kita bina foundation di atas tanah yang dimakan oleh anak-anak, rumah kita akan roboh, tuan-tuan. Tanah tu tak kukuh. Foundation kita kena kukuh. Asas kepada madani yang pertama sekali adalah integrity, tata kelola. Itu yang pertama yang nak kena kita letak dahulu. Foundation itu. So, bila ditanya oleh wartawan CNN tadi, so, kamu kata kamu melawan rasuah, tapi kamu tangkap ketua-ketua pembangkang dan sebagainya yang terlibat dalam masalah integriti. Saya kata, itulah dia yang dipanggil sebagai reform. Anwar kata apa? What do you expect me to do? Do you want me to interfere? Adakah kamu mahu saya campur tangan?
on one hand, kamu tak nak saya campur tangan, tapi on the other hand, kamu nak saya campur tangan. Yang mana satu? Kalau benar ada dakwaan mengatakan terdapat salah tata kelola, terdapat rasuah, terdapat sakau, maka itu adalah tugas SPRM, pihak polis untuk mengambil tindakan. Okey, itu foundation dia. Dasar ekonomi madani itu. Yang kedua, ekonomi madani ini melihat kepada ekonomi yang di luar kerangka ekonomi normal yang mana menjadi tunjang kepada negara kita for so long. Selama 60 tahun, negara kita bertunjang kepada dua benda. Pertama, dasar peladangan. Kedua, pelombongan. Negara kita bertunjangkan kepada dua ini. Satu, dasar peladangan. Kedua, pelombongan. So, daripada dua ini, kita hasilkan projek-projek mega. So, projek-projek mega ini untuk mengkayakan tidak lain, tidak bukan kroni. So, kerajaan madani, ekonomi madani, dia tidak melihat kepada aspek itu. Ya, kita kekalkan peladangan, kita kekalkan juga pelombongan, tetapi kita kena explore, kita dah mula kena meneliti sumber-sumber ekonomi baru. Antaranya disebut oleh Rafizi berkenaan dengan alternative energy. Sekarang ini kita bercakap tentang soal alternative energy. Saya nak cerita, tuan-tuan, by 2025, pada tahun 2025, which is about 2 years from now, but 2025, sekarang ini pun kerajaan Singapura sudah mula nak beralih slowly ke fasa di mana mereka tidak lagi bergantung kepada fossil fuel. I think by 2050, 2050, mereka akan semua kepada renewable energy. Mereka tak akan guna gas, tak akan guna coal, tak akan guna petroleum lagi dah. Semua kepada renewable energy. Renewable energy ni datang dari mana Singapura nak buat? Ni saya bagi contoh Singapura, dia nak guna solar. So dia dah mula buat solar farm. Thailand dah ada solar farm terbesar. Singapura pun nak buat solar farm di atas laut mereka untuk menyalakan electricity di Singapura. Isu dia tak cukup. So, dekat mana dia boleh beli solar yang terdekat? Dekat Malaysia lah. Di sini kita boleh lihat di mana solar kita kita dah boleh ekspor solar itu ke negara seperti Singapura. Singapura sebab the nearest to Singapore adalah kita. Kan, tak ada negara lain yang paling dekat kecuali kita. So, salah satu tempat yang diorang lihat ada potensi adalah di Tasik Kenyir, di mana boleh diletakkan floating solar farm, di mana solar itu boleh disalurkan ke Singapura. Itu salah satu contoh. Kan? Salah satu contoh perkara yang kita boleh lakukan. Apa lagi tuan-tuan? Banyak lagi ekonomi seperti kita bercakap soal teknologi sekarang ini. Kan? Kita bercakap soal teknologi, kita bercakap soal AI. Kita dah kena bagi skill workers, kita kena tingkatkan workers kita daripada depending kepada pelombongan dan petroleum tadi kepada AI, kepada teknologi, kepada IT. We are going and moving towards that direction right now. Dan ini merupakan langkah yang dilihat oleh ekonomi madani ini, di mana kita kena dah ambil dah pendapatan yang sustainable. Minyak akan habis, tuan-tuan. Perladangan setiap berapa tahun dia akan kena 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun dia nak kena renew. Nak tunggu masak, nak tunggu dia tumbuh balik another 8 years katakan contoh. Dia tak sustainable. Tapi kita kena cari ekonomi yang sustainable, yang akan sentiasa memberi kita jana berterusan. Saya bagilah satu lagi contoh. Carbon credit. Yang ni tak ramai orang tahu. Carbon credit. Di mana negara-negara Eropah, negara-negara Amerika, mereka bila nak membangunkan industri, mereka perlu membeli carbon credit di negara-negara membangun seperti Malaysia. Di Sarawak kita ada paya bakau. Paya bakau ni contoh di kawasan Lawas, di kawasan Limbang, dia ada paya bakau di mana paya bakau ini boleh dijual sebagai carbon credit, and nilai dia setiap tahun bilion ringgit. Tanpa kita perlu menjejaskan hutan kita, kita dapat bilion ringgit, dan Amerika dan juga negara Eropah dan maju lain boleh membangunkan industri-industri mereka, and we still got the money. Itu contoh di mana pembangunan ekonomi alternatif yang boleh kita fikirkan. Di samping kita tak boleh fikir nak buat projek mega semata-mata. Lepas tu kita punya ekonomi kita tak sustainable, environment kita tak sustainable, dan tak lestari. So akhirnya kita mewariskan apa dekat negara kita kepada masyarakat nanti. Itu yang kita kena fikirkan. Panjang kalau saya nak bahaskan mana ni, cerita ni panjang tuan-tuan. Baik, habis dekat situ.
So, isu kalimah Allah, yang ni yang pembangkang akan mainkan nantilah. Tapi yang ni pembangkang akan main, tetapi yang ini akan dipersembahkan saja. Isu kalimah Allah akan dipersembahkan Majlis Raja-Raja pada akhir bulan ini. KDN akan mempersembahkan hasil libat urus bersama pihak berkepentingan berhubung isu penggunaan kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja pada hujung bulan ini. Beliau berkata input dan pandangan akan mencorakkan arahan pentadbiran yang baru mengenai penggunaan kalimah Allah. Apa-apa input termasuk pandangan tambahan sebagaimana diputuskan dalam mesyuarat itu akan dibawa semula ke KDN untuk diteliti sebagai panduan. Baik. Selama ini kita sebenarnya tidak ada satu undang-undang yang khusus berkenaan dengan perkara ini. Itu yang kita kena faham. Tetapi kita ada satu undang-undang yang secara umum dan secara common law. Itu kita ada. Tetapi bertulis kita tak ada. For so many years, PAS ke berkuasa BN ke berkuasa, kita tak ada. Now, kita nak bawa Majlis Raja-Raja putuskan dan akan dimaterikan sebagai satu undang-undang khas ke atau dimasukkan dalam kandung kesesaan, kita tak tahu. Tapi itu akan berlaku. Namun begitu, saya nak cerita macam ni. Bagi yang orang bukan Islam dan orang Islam, kita kena faham perbezaan di antara dua perkara ini. Dia ada hukum agama. Itu yang pertama. Dia ada undang-undang negara. Itu yang kedua. Okey. Hukum agama tidak semestinya undang-undang negara tidak semestinya akan ikut hukum agama. Ni saya nak kena cerita dahulu. Undang-undang negara tidak semestinya akan ikut hukum agama. So dalam hal kalimah Allah, majoriti ulama mengatakan tidak ada masalah orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Okey, yang tu dahulu, itu hukum agama. Namun begitu, negara itu boleh melihat kepada maslahah ataupun kebaikan. Adakah keburukan itu lebih besar daripada kebaikan? Benda-benda macam tu. So, kalau dalam keadaan itu, maka negara boleh memutuskan sama ada nak mengikut hukum tersebut ataupun membuat satu undang-undang berlainan daripada hukum. Tidak semestinya menyalah, tapi berlainan. Maksudnya dia tidak mengambil pendapat majoriti. Sebaliknya mengambil pendapat minoriti dan menjadikan hukum itu sebagai hukum undang-undang negara. Dan mengambil pendapat minoriti dalam satu-satu hukum agama ini bukanlah satu benda yang pelik, bukanlah satu benda yang ditolak. Boleh saja. Saya ambil contoh tuan-tuan. Majoriti ulama di dalam 4 mazhab mengatakan muzik itu haram. Kecuali antaranya Ibnu Hazm. Ibnu ada seorang ulama, minoriti pandangan beliau mengatakan muzik itu tidak haram. Dia petik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan pandangan ini yang kita gunakan sekarang ini sebagai mengatakan ia tidak haram. So maksudnya bila dalam perkara yang ada khilaf sebegini, maka terpulang kepada negara itu nak devise undang-undang itu sebagaimana mereka nak buat lah. Terpulanglah kepada undang-undang di dalam negara itu. Jadi sebab itu masalahnya pembangkang dia tidak bercerita soal hukum. Dia tidak bercerita soal undang-undang. So dia keliru dekat situ. Dan mereka bermain sentimen. Hukum sendiri pun mereka mengambil pandangan yang silap. Even dengan hukum sendiri pun mereka mengambil pandangan yang silap. Itu yang jadi masalah dan menjadi polemik. Tapi kita faham pembangkang kenapa dia buat macam tu. Memang dia sengaja nak timbulkan polemik. Itu sebenarnya tujuan dia. Okey? Baik. Setelah kita pergi ke cerita politik, apa update terbaru tentang kapal LCS? Itu dia sahabat semua, pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Yang pertama tadi bagaimana Hamzah Zainuddin koyak kerana mengambil cut-cut video-video yang dipotong-potong oleh walan-walan. Akhirnya sendiri kena berus kepala, sendiri memalukan diri sendiri, sahabat-sahabat semua. Inilah standard yang ada yang ada pada ahli pembangkang, ketua pembangkang di dalam negara kita. Begitu senang mereka menggunakan sumber yang dimanipulasi, sumber yang diedit oleh geng-geng cyber trooper, tentera cyber oleh yang berpihak kepada pro pembangkang ini. Lalu digunakan untuk tujuan kononnya Datuk Seri tidak menjawab soalan ketika beliau di temu ramah di luar negara. Tapi sebenarnya segala jawapan itu ada, cuma video itu dipotong, dimanipulasi dan sebagainya. Ini adalah kerja-kerja geng-geng keranggah Perikatan Nasional yang begitu terdesak sekali, sahabat-sahabat semua. Jadi bagaimana pelandingan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.